Alright. Nampak. Alright. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Apa khabar semua? Okay, so hari Bagus. ini saya akan cuba explain pada you guys berkenaan dengan trading lah. Yang ni di luar, tak ada kaitan pun dengan e-step ke dengan kita punya kelas ke apa ke untuk tu. Tapi kalau ada nak tanya tu, kita cerita kat side nanti lah. So hari ni kita just fokus kepada kita punya apa nama berkenaan dengan trading dekat financial market lah. I think this one saya dah pass pada you guys benda basic ni. Cuma yang basic ni saya baru buat lah. Template ni saya duk fikir apa yang saya nak share dengan anda semua yang zero. So apa yang saya dah terfikir tadi, benda ni lah yang apa nama saya target untuk share dengan korang semualah. Okey, yang pertama pada kelas kita pada hari ini, kalau boleh, so you guys boleh understand basic needs of trading. Itu yang pertama. Apa keperluan yang perlu ada dalam trading sah? Apa benda yang kena ada dalam trading? Okey, yang kedua saya nak fokuskan pada you guys berkenaan dengan candlestick, kan? Satu basic needs yang ni, dan yang kedua adalah candlestick ni. Okay, so at least korang tahu okay, dalam technical analysis ni apa yang dipakai okay, untuk melihat pergerakan market. Kemudian gugusan candlestick ni dia akan membentuk market structure. So at least korang boleh tahu market dalam keadaan menaik ataupun menurun. So at least korang boleh recognize lah benda tu sebelum nak masuk dalam market. Tetapi untuk faham kepada kita yang newbies ni, okay, bila kita sangat newbies ni, market structure ni agak susah kalau kita nak faham kalau tak ada indikator. So that's why kita kena tahu sedikitlah indikator apa yang digunakan di dalam kita punya trading ni. Okay, so selepas daripada kita tahu dia macam indikator ni, macam kalau perasan tak kita pernah naik dulu kecil-kecil dulu mak ayah kita beli basikal kan. So beli basikal masa kita kecil dulu, dia ada tayar tepi dua tu. Faham tak? Kan? Ada 3 tayar kan, 4 tayar kan. Tepi 2 tu ada tepi kat belakang tu. At least nak bagi kita balance je. Lepas dah kita dah tera kayu, dah kira corner, brake kan, baru kita buang apa nama? Tayar yang support tu lah. Dan kita boleh bawa dengan keadaan yang betul kan. Betul tak? So, indikator ni akan support kita lah dalam pergerakan market tu. Kemudian yang last sekali yang paling important adalah risk dan juga rewards. Yang ni ramai orang tak cerita. Selalu orang nak cerita reward ni je. Orang tak cerita yang risk ni. So pada saya dalam trading, bila kita letak RM1 ataupun RM2, tak kisah whatever amount yang letak, dia dah jadi high risk lah. Pada saya dia dah jadi high risk. Cuma macam mana kita nak tolerate the risk tu, itu yang jadi masalah. Dalam trading, dalam stock market orang kata tak akan rugi. Tak, stock market pun boleh rugi juga. Cuma bila saham tu tutup, kita rugi habis lah, duit kita tak ada langsung. Kan? Ibarat macam kita buat bisnes lah, kita buat bisnes, tiba-tiba bisnes kita tak laku. So duit yang kita dah labur tu habis kan, hangus. Itu cara dia. Tapi makan masa lah sebelum dia nak tutup apa semua kan. Okay, sorry. So basically dekat dalam trading, bila dalam financial markets ni, terutama yang pergerakan dua hala ni, dia risk sangat tinggi dan dia cepat hangus. Dia memang kalau masuk tu sekejap je dia habis. Okay, so this is the 5 item yang basic ni yang you guys kena tahu supaya dalam trading nanti apa yang akan berlaku. Okay, so ini dia punya content dia. Saya dah cerita basic needs tadi, candlestick, market structure, indicator dan juga risk reward. Yang ni apa yang kita akan fokuslah pada hari ni. Okay, so kita zoom pergi dekat yang nombor 1 ni. So nombor 1 ni basic needs. Okay, perkara yang diperlukan adalah satu platform trading. Ini perlu ada. Macam mana pun kita nak trade, kena ada platform trading sah. Ini apa dia? MT4 tu lah. Kalau kita trade financial markets yang currency, oil apa semua ni, kita pakai MT4. Kalau yang kita pakai kelapa sawit, kita boleh pakai Maybank punya. Kalau stock market, kita boleh pakai bank punya platform lah untuk kita trade. Saya lupa nak letak bank punya platform. Nanti kita boleh letak kalau stock market lah. Okay, so kemudian bila kita ada platform ni, saya macam mana rupa dia yang MT4 ni? Saya gunakan broker like finance daripada Rusia. So hari ni ada CEO daripada Rusia datang, ada meeting dekat KL. So tengoklah esok pagi, kalau saya rajin esok pagi saya lari kejap pergi ke KL.
Jumpa diorang. Okey, macam mana bentuk dia? Ni bentuk dia. Okey, ini adalah bentuk platform yang ada yang untuk di PC ataupun laptop lah. Ini yang kita akan tengok pergerakan market ni. Ni dah benda advance lah saya letak ni. So at least you guys tahu dia punya platform. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah duit, equity you guys. So kena tahu equity. Duit berapa banyak yang kita nak start trade. Berapa yang kita mampu untuk kita punya equity kan, volume yang kita nak. Normally orang akan kata okay, dia duk kira kalau dapat sehari 5% ataupun 1%. Sebulan dah 30%, 20%. Banyak ni. So dia nak letak duit dia sekaligus lah. Tak boleh. Calculation tu sebenarnya salah pada saya. Sebab dalam trading hari ni mungkin you boleh dapat 5 to 6%. Besok mungkin you hanya dapat 1%. Lusa mungkin you lost 10%. Seolah-olah macam tu. Itu pergerakan. Ini saya cakap terus terang pada you guys sebelum you guys nak involve. So duit ni kalau boleh cari duit yang bukan kita guna. Macam saya akan advise kalau you nak invest apa-apa, jangan guna duit yang kita nak guna bulanan ataupun harian. Jangan. Kita guna duit yang lebih sahaja. Which is kalau hilang pun kita tak terasa sangat kalau hilang tu. Kita tak ralat sangat. Kita tak ralat sangat. So basically biarlah kita guna duit tu yang betul-betul kita walaupun kita simpan pun tak boleh juga. Sebab simpan tu kita nak guna untuk kita simpan. Ni which is duit yang lebih yang kita ada, dan yang paling important adalah berapa yang sanggup kita loss. Bukan berapa yang sanggup kita dapat, yang akan kita dapat. Kena balance kan berapa yang kita loss. So kat sini ramai orang fail lah pada saya kat sini, kawasan duit ni. So dia nampak macam bulan ni dah okey, dia top up duit dia macam tu. So basically by the end dia tak ada duit terus lah. So ini yang most important dia. Pada saya 3 benda ni adalah yang paling penting sekali lah. Platform dan juga equity. Ini yang paling penting sekali. Okay. Kemudian selepas dah ada platform, dah ada semua sistem equity pun dah okey. Okey, ni jarang saya bercerita sebab ni topik biasanya pada saya ini adalah topik untuk saya buat kelas psikologi nanti. Okay. So basically you guys kena tahu kenapa you guys nak trade. Kena tahu. Kenapa? Kena tanya kenapa nak trade. Okay. Kemudian macam mana nak trade? Ini tak apa, you guys boleh saya boleh bantu you guys macam mana bentuk cara nak trade. Dan juga apa yang diperlukan untuk dalam trading. Tapi the most important thing adalah dekat why ni. So why ni you guys kena tanya, kenapa nak trade. Kalau setakat nak saya nak dapat income extra $100. Tak ada masalah, $100 ataupun $3,000 sebulan contoh, ataupun $1,000 sebulan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa nak dapat $1,000 tu? Untuk saya nak bayar nak pergi bercuti dengan family. Kenapa nak pergi bercuti dengan family? Kena cari benda tu. So ini ada cara lah nak buat ni, tapi ni kelas dalam psikologi lah. Cuma you guys boleh tanya-tanya dulu soalan-soalan tu, kenapa you guys nak trade. Kena ada driver benda tu. Kalau tak, agak susah. Selepas daripada circle ni, kemudian kita kena increase the knowledge. Ini yang saya share dalam kelas. Dan juga skill. Macam mana pun you kena belajar dulu macam mana cara nak trade and all that. Lepas tu kena practice. Sama ada nak practice dekat demo. Demo boleh je kita nak buat. Saya nak cuba tulis ni. Demo. Ataupun boleh test dekat real lah. Cuma apa beza antara dua ni? Demo ni dia biasanya dia tak ada emosi sikit. Kita pretend macam nak duduk relax-relax je. Tapi kalau real, kita mula menggelabah. Kemudian you guys kena betulkan attitude lah. So kena ada. Boleh try demo dululah. Tak boleh try demo dulu. Untuk newbie ni try lah demo dulu. Nanti kalau you guys ada account tu, saya akan ajar macam mana nak buka sampai account. Link bawah link saya tu, saya akan tunjuk macam mana demo tu you guys boleh buat trade dekat situ. Dengan sistem. Saya akan bagi dia sistem. Cikgu, demo ni without modal ataupun macam mana? Modal ada, kita boleh pilih antara $100 ke $1,000 ke, tapi tak ada bukan real money lah. It's like macam simulation lah. Macam kat plan lah kita buat simulation kan. So equipment start stop boiler tu kan. Maksudnya simulation bukan real. Maksudnya gitu. Tapi bila kita dah mahir, kita go for real punya
apa nama, accounts lah. Mm. And then the most important adalah saya nak tekankan attitude. So attitude ni juga kena ada lah, attitude nak belajar, attitude nak improve diri. Dalam trading ni more kepada improvement pada diri saja. This is the right attitude yang ada kat sini. Dan kita kena trade ni, saya cakap awal-awal, kita memang kena tenang. Kita tak boleh macam nak menggelabah ke apa ke. So kita tak boleh macam tu. So kita kena betul-betul tenang lah. Okay, ni adalah basic yang korang kena tahu. Kena tahu dan ambil tahu. So yang especially yang why ni kena tanya. Dan juga yang paling most important ni dekat attitude ni. Attitude ni macam mana pun korang kena letak. Macam mana nanti tanyalah dekat saya macam mana nak buat benda tu. Okay, selepas daripada tu, alright, the most important thing, okay, kita akan masuk second item lah. So dalam trading ni, kalau you guys tengok, ni adalah platform trading. Okay, semua ni adalah platform trading. Macam cacing kan, nampak macam cacing kerawit. Okay, tapi dia asas dia dekat mana? Asas dia dekat sini. Candlestick ni. Ini bentuk ni dia panggil candlestick. Okay, so dekat sini yang kat atas macam ada jarum ni, okay, kita panggil dia wick ataupun shadow. Okay, begitu juga dekat bawah. Sama je. Okay, wick dan juga shadow. Tapi apa yang most important, lepas tu yang kedua adalah yang panjang ni, kalau you guys tengok ni, yang besar macam ni kan. Salah pula tu. Okay, yang besar macam ni, dia adalah ini daripada atas ke bawah ni dia panggil body. Kan? Macam tu juga ini dipanggil body benda tu. Alright. So once you guys dah faham bentuk candlestick, ini adalah bentuk candlestick. Yang ni lah yang harga digunakan. Kat sini kita akan nampak macam mana harga tu. Okay, so katalah hari ni market buka katalah pukul 6 pagi nanti, 6 pagi tadi. So dia buka kat bawah ni. So kita panggil dekat sini open price. Dekat sini adalah open price. Lepas tu market buatlah katalah 24 jam, dia akan naik turun, naik turun, turun bawah, mungkin naik lagi sampai atas. Lepas tu turun kat sini. Cukup sampai pukul 5 pagi dia close kat sini. Nampak tak? So jadi yang mana daripada open price kepada close price ni kita panggil dia body. Okay? Yang mana pada hari itu juga dia tak close kat kawasan tu, sini kita panggil dia punya wick dia ataupun shadow sahaja. Maksud dia macam tu. Jadi kat sini dia akan panggil high price, low price, open dan juga close. Kalau bentuk macam ni kita panggil bull candle ataupun bullish candle. Dia macam menaik lah maksudnya. Okay? Bentuk yang mana? Apa dia? Yang bull. Bentuk yang bull macam tadi? Yang bull? Bull ni biasanya dia open price dekat bawah, close price ni dekat atas. Okay. Dan biasa kalau nak mudah kita letak color lah. Tapi the most important thing adalah open price ni. Open kat bawah, tutup kat atas. Katalah open RM1, tutup RM2. Faham tak? So dia panggil bull candle lah. Ataupun kita panggil up candle. Maksudnya macam tu. Bull, bullish. Maksud dia macam tu. Okay. Tetapi kalau pada hari tu dia open dekat atas ni dan dia close kat bawah. Kan? So sini kita panggil dia apa? Kita panggil dia bear. Beruang ataupun bearish. Maksudnya dia open RM2, dia tutup dengan RM1. Maksudnya macam tu. Kadang-kadang dia naik lah RM2.50. Mula dia buka sini kan. Lepas tu dia naik atas RM2.50. Lepas tu dia turun sampai bawah ni RM50. Tiba-tiba market dekat-dekat nak tutup tu dia naik atas, dia tutup kat sini. Nampak tak? So that's why inilah bentuk asas pergerakan candlestick tersebut. Okay. So dia bear ni biasanya untuk apa? Untuk menurun, untuk turun. Okay. Tu cerita dia. So nak senang, letak je color. Color hijau bull candle, color merah bear candle. Senang je. Ni pada orang yang apa orang panggil apa? Dia tak mahir nak tengok open price dengan close price tu lah. Jadi bila letak color hijau dia tahu. Okay. So bila kita tengok candlestick ni dia ada macam gugusan candlestick tau. Dia akan ada. Okay, hari ni katalah contoh hari ni dia punya bentuk macam ni, katalah bull candle lah. Saya buat color biru ni bull candle. Okay. Selepas tu
besok pula dia buat bear candle. Katalah dia open kat sini dan dia tutup kat sini. Contohlah Lepas tu esok tu pula dia buat bull candle balik. Contohlah dia buat bull candle balik. Okey, dia buat bull candle balik. Katalah dia buat bull candle ke atas macam ni. Nampak tak? Okey, lepas tu dia buat lagi bull candle. Contohlah dia buat lagi bull candle. Contoh. Dia buat bull candle. Lepas tu the next following days pula dia buat, ni saya cerita yang harian lah. Dia buat bear candle satu macam ni. So gugusan candle ni, okey, gugusan candle ni mula dia naik kan. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia turun. Dia nak buat apa ni? Dia nak buat market structure. Inilah market structure. Contohlah market structure ni. Gugusan candle, kumpul candle tu, dia akan membentukkan market structure. Kalau bentuk dia macam ni, sini high, okey. Okey, sini low, sini lower high. Okey. Dan sini lower low dia panggil. Sebab lower low apa? Low ni lebih rendah daripada low ni. Lower high ni sebab apa? Sebab dia lebih rendah daripada high ni. Itu dia panggil lower high. So sini dia panggil lower high lagi. Lepas tu dia buat lagi lower low lagi. So ini apa kita panggil? Downtrend. Kita panggil dia downtrend. Ataupun kita panggil dia bearish. Ada juga orang panggil south. Ada orang kata, okey kita boleh short kita punya pergerakan dia macam ni. Ini kita panggil downtrend. Tapi kalau bentuk dia macam ni pula, dia start daripada low, dia pergi kepada high. Kat sini dia akan jadi macam mana? Higher low. Tadi lower high, dia jadi higher low. Dekat sini jadi macam mana pula? Dia jadi higher high. Lepas tu sini dia jadi macam mana? Higher low pula. Dan sini dia jadi higher high. Dan ini kita panggil apa? Dia panggil uptrend. Ataupun bullish, ataupun north, ataupun long. Tak kisahlah whatever nama yang ada kat sini, kita tahu dia uptrend. Kalau downtrend, kita nak cari apa? Kita nak cari sell saja. Kita nak jual je. Sebab ni kita two way. Kalau nampak trend yang naik, kita nak cari dia buy. Kita nak cari buying position sahaja. So, ada nombor satu structure macam ni, down. Ada nombor dua structure, up. Dan dia ada tiga structure yang ketiga ni. Iaitu sideways. Which is, dia low kat sini, dia ada high kat sini. Lepas tu dia masih low lagi kat sini. Dia tak buat low yang bawah daripada low ni. Dia masih sama low yang sebelum tu. High pun dia naik, masih high sama kat sini. Low, high. Maksudnya gitu. So, ini kita panggil apa? Sideways. Biasa sideways ni jarang orang masuk sangat market lah. Big tu dia jarang masuk. Okay. Orang yang trending saja yang masuk. Based on saya punya analisis, trending nak jadi dalam satu market tu dalam 45% je. Nak jadi trending tu 45%. Selebihnya sideways. Tetapi even though 45%, winning ratio dia sangat tinggi, which is dalam 90%. Sebab tu kita nak cari dia dalam keadaan yang trending. Okay. Macam saya akan tunggu trending lah. Alright. So, nak kenal market structure ni, inilah bentuk dia. Okay. So, kita tengok. Okay, sebelum kita pergi pada indikator, okay, kat sini, nampak? Sekali lagi kita tengok dekat chart lah. Nampak tak kat sini gugusan candle? Kejap, saya besarkan sikit. Ni. Ini adalah gugusan candle yang kita tengok tu. Nampak tak? Candle. So, bila dia naik, lepas tu dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Okey. Macam ni kita nampak macam market tengah menaik lah. Kan? Okey. Ni pun dia naik, dia turun. Naik dan turun. Tetapi yang dekat sini, dia turun, dia naik dan dia turun. Nampak tak? So dia dah start nak buat pergerakan yang nak turun. Maksudnya gitu. Faham tak? Okey. Tetapi sebab kita nak recognize ni agak susah. That's why kita letak indikator. Indikator ni, ini contoh saya letaklah trend indicator adalah Bollinger Band. Dan yang ini adalah momentum indicator. Bollinger Band ni dia nak bagi tahu macam mana. Contohlah, kalau candle tu duduk atas line ni, kita panggil uptrend. Kalau candle ni, nampak gugusan candle ni duduk bawah line mid BB ni, dia panggil downtrend. Senang kita nampak tu. Macam ni nak kena tengok, nak marking lower high, lower high, lower high.
Nampak tak? Yang ni tak payah. Tengok line tu je. Okey. Itulah support dia. Cuma dia nak bagi tahu nak turun sampai mana. Kat sini. Ini adalah momentum indicator. Oh ni aku dah turun jauh sangat dah ni. Aku berpeluang untuk nak naik. Macam ni aku dah naik tinggi sangat dah ni. Aku nak turun dah maksudnya. So itu momentum indicator. Momentum indicator ni lah yang akan membantu kita untuk tahu pergerakan trend kita tu. Okey. So selepas kita tahu dah okey indikator apa, tapi yang ini bukan sesenang tu sajalah. So kita dah siapkan SOP. Nanti the next class saya akan cerita macam mana pula nak buat SOP tu. Ni tengok dulu basic ni, nanti review balik video ni pelan-pelan. Tak faham tanya je kat saya. Okay, the next thing adalah yang you guys kena practice adalah risk dengan reward ni. Yang ni yang ramai orang masalah ni. So kita soalan kena tanya ni, how much we can afford to lose? Berapa yang sanggup kita loss? Maksudnya macam tu. Daripada $100 ni, berapa persen yang kita sanggup loss? Kena letak berapa persen dekat sini. Adakah 100% ataupun 10%? Kita kena tahu. Yang kedua, soalan dia adalah kita kena tahu berapa target kita. Kita nak dapat 1% per day ke? Kan? Ataupun 5% ke? Per day ke? Yang ni kita kena clear. Per day ke? Per month ke? Per week ke? Doesn't matter. Yang penting kita tahu dulu. Yang mana satu yang kita punya target. Tapi the most important thing yang ini. Afford to lose ni. Yang ni tolong tanya dulu. Malam ni duduk balik mimpi-mimpi dulu kan. Fikir berapa yang aku sanggup nak letak duit. Berapa yang aku sanggup untuk loss. Untuk aku belajar ni macam mana. Aku nak loss ni macam mana. Maksudnya gitulah. Jadi itu cara dia. Macam mana korang nak kena fikir dulu. Dan apa yang perlu. Sebab ni korang zero lagi. Ni saya tak cerita pasal nak trade lagi. Belum. Saya hanya buka pada you guys. Apa dia? Ada minimum juga ke? Berapa nak dia sebenarnya kalau dalam trading boleh masuk je $10 pun sebenarnya. $10 tu boleh trade dah sebenarnya. Tetapi orang panggil apa, $10 tu tak sempat sangatlah kita nak belajar. Nak sedap biar pada saya lah, nak sedap biar $100. Jadi boleh banyak room untuk kita play around. Dan pada saya better buat demo dulu, bagi comfortable kat demo, then baru start depo. Jangan terus depo lepas tu tak mahir, terus depo dan akan jadi masalah lah pada saya. Kan? Tapi kalau nak try rasa macam mana nak senaman jantung tu, bolehlah buat. Kan, $100. Tapi saya tak advise lah kalau yang zero ni pergi masuk sampai $1,000, $5,000, saya tak advise lah. Ataupun masuk $100, habis masuk lagi $100, saya tak berapa advisekan benda tu lah. Okay. So pada saya, you start dulu dengan demo. Selepas tu masuk $10, try dulu trade, tengok macam mana. Tapi kena ada sistem dululah. Kena belajar sistem trading. Macam hari ni saya belum boleh bagi cerita kat you guys tentang sistem trading ni. Kan? So you guys install dulu the platform, ada dulu sistem, ada dulu platform, dah fikir dah equity berapa banyak aku nak invest, pergilah buat solat istiqarah ke apa, something like that lah. And lepas tu baca sikit tentang candlestick ni. Lepas tak faham tanya je dalam grup. Faham sikit pasal trend. Kemudian market structure lah, it's not trend, market structure. Lepas tu faham sikit pasal indikator ni pelan-pelan. Lepas tu saya akan minta you guys akan belajar yang paling simple lah, yang saudara Abang Firdaus share tu kan, yang teknik alligator tu. Okay, baca, nanti kita buat pula the next class. Once ini dah mahir sikit, okay, kita akan buat untuk the next class nanti. So rasa baik kita get knowledge more sikit baru kita start demo lah. Betul. So ini adalah platform trading lah. Kalau tengok dekat sini, ini adalah minyak. Kita kalau tengok dekat sini adalah minyak kan. So ini so market tak bergerak lah hari ni. Contoh macam kalau kita tengok dekat sini kan, okay, kalau tengok dekat sini, kalau saya tanya market sekarang dekat kawasan bawah ni dekat sini, okay, sekarang dalam keadaan uptrend ke downtrend? Downtrend.
Okey, downtrend. Downtrend. Okey, yang ini uptrend ke downtrend? Uptrend. Uptrend. Yang ini uptrend ke downtrend? Ha. Yang mana? Ni dalam keadaan sekarang ni, uptrend ke downtrend? Jadi kan susah kan nak recognize sebab kalau market structure sahaja, betul tak? So that's why kita boleh letak apa nama indicator. So kat sini kita boleh letak indicator. Contohnya tadi Bollinger Band kan. Contoh saya letak moving average. Contohnya moving average ni kita buat yang exponential. Kita buat close. Okey, kita buat line merah kan. So kalau saya buat macam ni, sekejap ni 10 kejap. Kita buat yang 100. Senang nampak. Okey, contoh dia macam ni. Selagi mana price berada di bawah line ni, contoh line ni kan. Candle ni duduk bawah semuanya downtrend. Kalau dia duduk atas baru uptrend. Contohnya macam ni kalau kita tengok. Okey, ni uptrend ke downtrend? Candle sekarang kat bawah ni. Downtrend kan senang. Downtrend. Yang ni down ke up? Ni sekarang ni. Up. Cuba tengok ni candle kat Yang bawah. mana? Yang mana? Ni. Oh, down. Down lah. Kalau yang sini tu masih up lah. Nampak tak? So sini semua uptrend. Sini dah start downtrend. So that's why minyak kita nak downtrend lah, nak turun. Maksudnya macam Tapi tu. jarang tuan yang graf ada line merah ni susah orang tengok dekat, banyak saya tengok kat TikTok nak tengok ada graf yang line merah tu. Ada banyak, ada je. Ada. Okey, kalau macam ni up ke down dalam keadaan candle semasa ni? Apa-apa candle yang berada di atas line up, apa-apa candle yang berada di bawah down. So sini up lah. Itu je cerita dia. Jadi itulah indikator tu membantu kita macam mana. Jadi kita clear lah kalau nak kata, kalau kita buat chart kosong macam tadi saya buat chart kosong, kita jadi macam kejap up, kejap down. Kita jadi macam confused. Entah kan, contohnya macam tu. So indikator ni akan membantu kita lah sebenarnya. Faham tak? Okay. So tak apa, video ni kejap lagi saya akan hantar dalam grup. So boleh tengok dekat dalam grup tu dulu balik. Cuba refresh balik time-time free tu, nanti tengok balik. Okay. Ada soalan apa-apa tak? Sekarang okey lah. Sekarang okey tak? Tak apa, nanti review dulu, nampak sikit, nanti cakap je dalam grup apa nama ni? Apa soalan yang tak faham, bagi tahu kat saya. Okey? Sekejap, lagi saya akan stop video ni manakala kita habis dah. Alright? Okey. So, nanti saya bagi dekat dalam grup. Nanti you guys boleh tengoklah video tu ulang-ulang kali kan. Pasal saya nak cerita sebab ni benda basic je dulu. Nanti the next class dah nampak macam dah okey. Okay, kita go for system trading. Okay? So nanti kita jumpa lagi. Beres? Assalamualaikum. Cikgu, kalau next, contohlah kalau next kelas saya nak shift video tu save, kita boleh tengok balik Boleh. Boleh insya-Allah. Don't worry, saya akan save dalam grup. Okay. Alright. Thank you. You're welcome. Bye. Selamat bekerja, Srin. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum.